Mempersembahkan Tinggi-Tinggi Si Matahari karya Malina Manja di ruang rumah siang. Ruang rumah yang diperbuat daripada batu, rumah orang yang hidup senang, perabotnya daripada bahan yang sederhana. Moid mundar mandir dalam keadaan yang gelisah. Tidak pasti puncanya, tetapi daripada rupa paras yang serba kembang itu, ada tanda hatinya sudah terenuh dengan duri keringsingan. Sekali-sekala dia kelihatan mengepalkan tangan dia minta dihuraikan rusuh hatinya. Ibunya, Siti, yang duduk di kerusi tidak menampakkan sebarang kegelisahan sedikit juga pun. Dia sebenarnya leka membeli buku masakan sahaja. Dah tahu begitu, kenapa kau balik kemari? Habis nak ke mana lagi, Ayah? Yalah, tapi apa kata isteri kau nanti? Kalau isteri kau tu melajuk, tak apa juga. Ini suami boleh sampai melajuk. Apa hal? Habis, saya nak macam mana lagi, Ayah? Saya duduk di sana, duduk di rumah macam duduk lantung. Kalau begini, boleh jadi gila lah saya nanti sebelahnya. Tapi, perkara ini perkara mesti kau tunggu. Perkara ini dah menjadi tanggungjawab kau. Itu saya tahu, Ayah. Tapi, punca perkara ini bukan datang daripada saya. Kau ni nak dikatakan mijak, masih minta nasi orang tua lagi. Perkara kecil macam ni pun tak boleh selesaikan sendiri. Fikirlah sikit. Kepala dibagi Tuhan, bukannya disuruh junjung ke sana kemari, tapi disuruh berfikir. Habis, apa saya nak buat lagi, Mak? Dia masih berlari-lari. Apa hendak saya buat sekarang? Hei, Muin. Hati perempuan ni kata orang macam kerak nasi. Nampak saja keras. Tapi cuba kau ketik air. Kembang air, Muin. Lembut dia sudahnya nanti. Nak pujuk macam mana lagi, Ayah? Saya memang dah tak tahu. Kalau dia sebilik dengan saya cerita. Ini dia masih nak tidur dengan maknya. Orang baru kahwin ni memang banyak masalahnya. Bagilah dia belajar dulu. Mana tahu khusus pertama lagi. Orang kata memangnya baik. Baik tu memang baik, Ayah. Saya tak kata isteri saya tu perempuan jahat. Tapi dia dilakukan ketika Rasulullah. Tersinggung pada mak betul, sengih pada bapak betul. Berapa lama lagi saya nak minta air, Ayah? Kalau dah habis senyum, tak ada yang disengihkan lagi. Penyeringanlah saya 24 jamnya nanti. Aku fikir begini, kau pergi balik dulu. Balik lagi? Besar macam ni sepatutnya tak payah diajar-ajar lagi. Sememangnya tak patut. Dah melanggar adat biasa namanya. Mengajar itu renang, mengajar ikan menegak. Masa bercinta dulu tak apa juga. Ini dia jadi isteri saya. Tak perlu dipujuk-pujuk lagi, Mak. Dia tahu sendiri. Saya bedak lah. Saya bedak. Macam ni sekarang ni, bang? Dah fed up katanya tadi. Fed up lah. Nanti apakan lagi? Hei bang, perkara ni dah jadi perang sejuk. Kita mesti panggil mesyuarat meja bulat. Meja pipi dah roboh, Siti. Nak ada mesyuarat apa lagi? Kau berdua terbalah dapat juga menyampur. Ini hal-hal pribadi. Takkan kita ganggu. Tak manis, tak manis. Tu saya tak peduli bang. Saya mahu rumah tangga budak-budak tu aman. Saya mahu abang ke rumah Encik Mutat tu sekarang. Katakan, dia wajib bagi tahu anak pasal hidup berkelamin. Budak tu boleh jadi buta kayu pasal hidup berkelamin. Kalau macam ni, baik saya ceraikan saja, Ayah. Hai, kalau kecil macam tu, sampai nak bercerai-cerai. Kenapa? Kalau kau ceraikan boneka tu, aku tak setuju. Perbuatan kau ni macam sebatang jalan lurus yang tak ada penghujungnya. Padahal perkara ni masih boleh dirundingkan lagi. Saya dah buat keputusan. Haji saya dah menitahkan, ya. Saya nak ceraikan dia juga. Saya tak peduli. Daripada jadi gila, lebih baik saya ceraikan dia. Putus hubungan lebih selesa daripada duduk serumah tapi tak sekata. Jangan, aku tak setuju. Kalau bercerai pasal perkara kecil, aku memang tak setuju. Tak adil. Kalau begitu, biar aku pergi ke rumah Encik Mutat. Tapi, apa aku nak cakapkan? Semua betul lah pasal perkara ini. Kenapa kau tak berhentikan dahulu perkara ini, Muin? Nak ni macam mana lagi, Ayah? Nak cakap sepatutnya dia pun payah. Tak ada peluang langsung. Saya mandi, dia ke bilik. Saya ke bilik, dia ke dapur. Yang panggil saya makan, suruh minum mak mentua saya. Padahal yang kahwin dengan saya, dia. Begini, Muin.
Kau pergi balik dahulu. Kalau dia tak mau bercakap kau tu pun tak apa. Buatlah cara dia sikit. Senyum ke, tegur ke. Macam-macam lagi yang kau boleh buat. Asalkan kau dah sabar dulu. Ini dah tenat bang. Rumah tangga baru didirikan 7 hari lalu. Ini dah nak bercerai. Baik abang pergi sebelum talak jatuh. Apa gininya bang? Nanti dulu. Nanti. Aku batalkan niat aku nak ke rumah Cik Mutat. Kenapa ayah? Tadi ada kau sebut berita cerai tu, kan? Sebut? Kenapa ayah? Kau disebut talak tak? Talak belum lagi ayah. Susah, sebenarnya susah. Susah? Hai, tak pasal-pasal dah susah kenapa? Belum-belum dah cakap susah. Apa yang susahnya bang? Aku ingat tentu talak dah jatuh, Siti. Talak dah jatuh? Talak dah jatuh? Kan kau juga yang sebut perkataan cerai tu tadi, bukan? Jatuhlah dia. Cerai tu memang saya dah sebut. Ini saya mengaku. Betul lah tu. Kalau pasal talak, saya belum sebut lagi ayah. Kalau saya belum sebut, macam mana dia boleh jatuh? Baiklah. Macam mana sekarang ni? Cuba kau fikir baik-baik. Macam mana kau boleh cakap perkataan cerai tu? Saya cuma kata saya nak ceraikan dia ayah. Itu saja. Nak ya. Jadi, kau cuma gunakan perkataan nak saja. Yelah ayah. Nak cerai, kata saya tadi. Baiklah. Sekarang, cuba kau ceritakan. Macam mana kau masa menyebut perkataan cerai tu tadi? Apa perasaannya? Masa aku tu, dia nak impact kesan jiwa. Ingat? Saya tak ingat lah. Perasaan jiwa, tekanan dia. Punca terbitnya perkataan cerai tu macam mana? Benci? Benci, ya. Ayah ingat perkara ini dah cukup terang. Kau tak sayangkan dia, Mo'id? Macam mana nak rasa sayang, Mak? Dah seminggu ni, sepatah perkataan pun tak pernah bercakap dengan saya. Macam mana nak timbul rasa sayang tu? Ini dah berat. Dah cukup teruk. Kenapa yang sebut berat? Tadi dah susah. Ini berat pula. Kalau macam ni, boleh tambah hati saya jadi macam jalan raya yang banyak kereta. Boleh jadi bingung saya, ya. Bang, sebut berat ni saya pun nak tahu juga. Berat apa yang abang cakapkan ni? Berat talak ke berat perasaan? Dua-dua. Dia dah sebut perkataan cerai. Kita berdua dah jadi saksinya. Itu cukup. Wait. Ada apa, ayah? Ayah ingat talak dah jatuh sekarang. Dah jatuh. Aku dah tahu ini dah tentu dah. Maksud ayah, dah tentu dah talak tu jatuh? Ya. Ya Allah. Kenapa, Mo'id? Kan bagus kau dah bercerai dengan dia. Tu yang kau mahu. Sebenarnya, saya tiada niat pun nak menceraikan si Murni tu, Mak. Tapi, hati saya banyak. Saya pernah fikiran. Sebenarnya, saya tersebut perkataan tu tadi. Tidak termasuk sikit pada hati saya nak ceraikan dia, Mak. Apa hukumnya, bang? Jatuh juga. Jatuh juga. Niat pun jatuh, tak niat pun jatuh. Jadi, sahlah saya bercerai dengan si Murni ni. Sah. Mana talak tu boleh jatuh walaupun tak ada niat? Sebut talak pun tak keluar. Dia dah menyebut cerai dah tu. Apa kau tak dengar? Aku dengar tadi. Sekarang ni saksi pun dah cukup. Sahlah cerai tu berlaku. Cakap macam tu pun boleh jatuh talak. Ini soal besar, Siti. Perkara agama ni kita tak boleh main-main. Hukum fiqah sememangnya berat. Tak betul kita membuatnya dikutuk Tuhannya nanti. Kau suka kena murka Tuhan? Habis tu, apa kita nak buat sekarang ni, Mak? Apa kita nak buat? Itulah aku katakan tadi. Fikirkan baik-baik. Jangan nak terburu-buru nafsu je. Cakap tak tentu pasal. Ni bukannya baik sangat pun. Sekarang apa dia jadi?
Engkau juga yang menempan penyakit untut kan? Kau tanggunglah sendiri. Tapi dia tu masih sayangkan isteri dia tu bang. Itu kata dia. Habis, kata siapa lagi kita nak dengar ni? Kata siapa? Kata kitab lah. Sikit-sikit kitab. Sikit-sikit hukum. Kitab hukum. Kitab dan ahli sunnah wal jamaah. Itu yang patut kita jadikan panduan hidup. Pak Karman. Pak Karman. Kenapa Karman tu dipanggil? Apa bang nak cakap dia tadi? Aku nak tanya dia. Tanya pasal apa? Kata kitab lah. Apa yang si Karman tu tahu bang? Apa yang dia tahu? Dalam macam ni, saya nak balik rumah isteri saya juga, Mak. Tak boleh. Itu tak boleh. Tunggu dulu, Mu'id. Kita kena tanya Pak Karman tu dulu. Boleh jadi aku yang silap, mana tahu. Sekarang ni, kita nak tunggu pengesahan saja. Saya tak mahu dengar pengesahan itu, Ayah. Saya masih anggap perceraian ni masih lagi belum berlaku. Engkau dah bercerai. Aku rasa engkau tu dah tak boleh pergi ke sana lagi. Zina jatuhnya. Berat hukum tu. Mana pula orang tu ni? Pak Karman! Zina? Apa pula ni, Ayah? Bukan suami isteri lagi. Zina lah namanya tu. Pak Encik panggil saya ke? Ya. Air saya dah siapkan kat belakang. Hari ni saya buat pengat keladi. Ini bukan pasal air. Bukan pasal pengat keladi juga. Habis? Habis pasal apa pula ini Encik? Macam ni Pak Karman. Pak Karman tahu mana cerai? Bukan suami isteri. Cerailah. Satu jadi mak janda, satu lagi jadi pak duda. Pada fikiran Pak Karman lah kan, macam mana cerai tu boleh terjadi? Fasal dah tak ada persesuaian lagi, bercerailah. Ya, itu aku faham. Baguslah Pak Encik. Tetapi aku nak tahu macam mana talak tu boleh jatuh. Bercerai, gugurlah talak. Payah pula aku bercakap dengan orang tua ni dah. Aku ni nak tahu macam mana kita nak menceraikan isteri kita tu. Misalnya, jumpa kadi lah Pak Encik. Ya Allah, itu aku tahu. Sekarang ni aku nak tahu macam mana cerai tu boleh sampai menggugurkan talak. Oh, yang itu senang saja Pak Encik. Sebut saja kataan cerai itu dan kemudian ada 2 orang saksi dewasa, maka jatuhlah satu talak Pak Encik. Dengar tu Mu'id. Kan betul aku cakap tadi. Sebut saja sekali perkataan tu dengan ada 2 orang saksi, sahlah cerai tu berlaku. Kan dia dah kata tadi, saya sikit pun tak niat nak ceraikan dia. Cakap marah macam tu je. Encik Mu'id dah menceraikan Encik Muni? Saya tak peduli, Ayah. Saya kena balik rumah dia sekarang juga. Saya masih sayangkan lagi dia. Jangan Mu'id. Kau jangan balik ke sana lagi. Engkau tu dah tak halal kepada dia lagi. Dia dah tak halal kepada kau lagi. Kenapa ni Pak Encik? Talak dah jatuh Pak Karman. Dah jatuh? Kita mesti sekat bang sebelum si Mokek tu sampai ke sana. Karman! Ya Mak Encik. Buatkan aku air. Menyusahkan orang. Apalah nak jadi dengan semua ini. Semua benda yang dibuatnya tak pernah nak sabar. Semua benda dia buat tak pernah nak fikir dulu.
Pening aku. Bodoh betul. Tak boleh diharap. Air dah saya siapkan ni, Makcik. Lambat sangat. Lambat. Penting ni penting. Macam siput babi. Geram aku dibuatnya. Makcik, air dah siap ni. Bodoh betul. Kalau macam ni lah, saya nak berhenti kerja. Apa buat Kamal? Saya nak berhenti kerja. Nak berhenti kerja? Tua-tua macam ni pun masih kena marah. Masih kena panggil siput babi. Saya bukannya budak-budak lagi. Aku marah tadi tu bukan pasal Pak Kamal. Si Moed tu pergi lambat sangat. Saya nak letak jawatan juga. Pak. Pak Kamal. Pak Kamal. Pak Kamal. Aduh. Pak Kamal nanti dulu. Siapa pula tu? Nanti dulu. Serabut tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak menyempat-nyempat nampaknya. Encik Murtad. Terkejut saya. Saya ingatkan siapa tadi. Hai, terperanjat juga tengok saya, Cik Siti ya? Memang saya terperanjat betul Encik Murtad. Kenapa? 3 kali. Saya terkejut. Penat. Seminggu lamanya kita bertungkus lumus. Baru sekarang dapat tarik nafas panjang-panjang kan? Ya. Baru dapat kita menunjukkan kaki lurus-lurus kan, Cik Siti? Ya. Baru selesa. Memang payah betul kan buat kenduri kendara macam ni. Tapi untunglah kan dah selesai semuanya. Alhamdulillah. Ya. Cik Siti, kenapa main ya je ni? Sebenarnya perkara ni belum selesai lagi Encik Murtad. Belum selesai apa pula ni? Mereka dah selesai berijab kabul. Dah bersanding dah pun. Kalau bercucu tu dalam proses lagi agaknya. So belum selesai lah ya. Bukan tu Cik Murtad. Ni. Ada satu lagi perkara yang timbul. Perkara apa tu? Lain macam je bunyinya. Besar ke perkara tu? Apa? Encik Murtad tak bertemu dengan suami saya tadi. Dia ke mana? Dia ke rumah Encik Murtad. Ke mana? Ke rumah saya. Saya ke sini, dia ke sana. Aduh. Niat macam dah serupa. Macam orang dah berjanji katakan. Dia ke sana nak cakap tentang hal besar. Besar apa pula ni Cik Siti oi? Sebenarnya ini pasal masjid nak runtuh. Masjid mana pula nak roboh ni Cik Siti oi? Kenapa? Itulah sebabnya suami saya tu ke sana nak rundingkan dengan Cik Murtad. Rundingkan dengan saya? Teruk tu kalau macam tu. Saya balik dululah ya. Mesti dia tengah tunggu saya tu nak balik. Saya balik dululah ya Cik Siti oi. Elok sangatlah tu. Murtad bangun lalu keluar. Diikuti oleh Cik Siti dari belakang. Kemudian, kedengaran pula enjin kereta dihidupkan. Karman? Oh, Karman. Mana pula Karman pergi? Tiada jawapan. Siti berlari ke biliknya. Dia mencapai tudungnya yang tersangkut pada sanding pintu untuk menudung kepalanya. Siti beredar ke pintu luar.
kedengaran enjin kereta datang. Siti balik semula ke meja tengah. Ditegurnya air dari dalam cawan. Kemudian, pintu depan diketuk orang. Kelihatan seorang gadis manis yang berwajah riang, berkebaya pendek dan kain tight fitting yang menarik. Siapa pula yang datang? Murni. Kau datang Murni. Dah kenapa? Nak cari Abang Mu'id, Mak. Nak cari Mu'id? Dia ada di rumah. Saya tahu dia marahkan saya. Tetapi saya hanya memuji hatinya saja. Menguji hati kau kata? Aku tak faham lah budak-budak sekarang ni. Memang sengaja membiarkan Abang Mu'id menjadi seperti kesumbang. Oh, jadi kau sengajalah jadikan dia kerusumbang. Niat hati saya tak sampai ke situ, Mak. Saya cuma nak main-main saja. Main-main? Senangnya dia cakap. Sekarang saya dah tak main-main lagi. Dah serius sikit. Sebab itulah saya nak cari Abang Mu'id, Mak. Jangan-jangan kau memang tak sayangkan dia dah kan, Murni? Saya tetap sayangkan Abang Mu'id, Mak. Sampai mati pun saya akan ingatkan dia. Kau tak patut biarkan hati dia berkocak kuat tau, Murni. Kalau ia pun bermesralah dulu. Ini tidak. Belum apa-apa dah main uji-uji. Tahu, Mak. Ini salah saya juga. Saya pun tak sangka Abang Mu'id tu sebegitu sensitif. Saya mengharapkan dia datang memujuk saya. Ini tidak. Manakan taknya? Kau uji tak kena tempat. Risaulah dia. Dia ada di rumah, Mak. Dia dah keluar. Ke mana? Tak tahulah aku. Sekarang ni, kau tahu tak apa yang kau buat ni apa hasilnya? Tahu tak? Hasil apa, Mak? Sebenarnya, Mu'id tu dah merajuk. Dia marah, kamu tahu tak? Mak, tak usahlah risaukan hal kami, Mak. Tak ada apa-apa. Nanti saya pujuklah dia terbalik. Dia keluar ke mana tadi, Mak? Dia balik ke rumah kau tadi. Sudah lama dia pergi tu, Mak? Lamalah juga. Saya tahu dia masih sayangkan saya. Tak tahulah aku. Agaknya lah. Jadi selisih dia jalan tadi. Tak tahulah aku. Tapi aku adalah terfikir balik kan. Terfikir apa, Mak? Kenapalah agaknya kan kau mendera si Mu'id tu begitu lama ya, Murni? Entahlah, Mak. Mungkin kerana ingin tahu isi hati Abang Mu'id. Ataupun suka-suka je. Kau yelah suka. Tapi dia yang luka. Kenapa Mak macam orang sangat susah nampaknya ni? Macam mana aku tak susah, Murni? Mu'id tu bukannya suami kamu lagi. Apa yang Mak cakapkan ni? Dia dah ceraikan kamu, Murni. Dia dah ceraikan saya, Mak. Dia tak adalah menceraikan kamu sebenarnya, Murni. Tapi tadi waktu marah-marah, dia adalah tersebut perkataan cerai tu. Bapak kamu kata talak dah jatuh. Saya masih sayangkan dia lagi, Mak. Itulah, ikutkan dia. Dia pun sayangkan kau juga. Habis, macam mana dia sampai hati menceraikan saya, Mak? Inilah yang merusakkan hati aku ni. Bingung aku dibuatnya. Pelik tapi benar. Dah lah, saya nak balik. Saya nak jumpa Abang Mu'id juga. Saya nak tanya kenapa dia sampai hati menceraikan saya tanpa sebab. Siti hanya sanggup menghantar sampai ke muka pintu. Enjin kereta menderu pergi. Siti gopoh, tak tahu apa yang hendak dibuatnya. Tidak lama kemudian, Karman muncul. Dia berjalan lambat dan masuk secara perlahan-lahan. Saya datang mau ambil pakaian saya, makcik. Karman. Aku cakap sendiri tadi. Marahkan si Mu'id dengan Encik Lasam tu lambat sangat. Kenapa pula engkau yang resah hati? Tak apalah, makcik. Begitulah. Yang jernih kita ambil. Yang keruh kita buang. Tak apalah, makcik.
Kalau saya silap, saya minta maaf. Tapi saya tetap mau berhenti kerja. Hai, dah kenapa? Sebelum laku apa-apa yang tak baik, biarlah saya berhenti kerja. Makcik tak rosak, saya pun tak rugi. Janganlah begitu, Karman. Nanti apa kata Encik Lasam? Katakan saya sudah berhenti kerja, sudahlah. Kalau ditanya sebab-sebabnya macam mana? Makcik carilah sendiri jawapannya. Pak Karman ni pun satu penyakit. Pun tapi piat agaknya. Si Moek ni pula, entah mana hilangnya. Orang tua ni pun lama sangat. Lasam masuk ke dalam rumah. Apa yang diperam lambat sangat? Macam nak jemput orang sakit pula. Moek ke mana? Kenapa tak balik dengan abang? Ini yang marah aku, katanya dia nak ke sana. Habis tu, macam mana? Aku sampai, dia tak ada. Encik Mutat pun tak ke mana. Muni pun tak ada. Yang ada pun Encik Eton. Dia pun tak tahu mana dia orang itu pergi. Habis tu apalah ceritanya? Cerita apa? Hai, kan kau suruh aku ceritakan kepada Encik Mutat. Nak buat apa pula aku sebut kepada isterinya? Kau ingat main sangat je? Murni tadi kemari, bang. Nak buat apa yang kemari? Cari Moek lah, apa lagi? Memang tak senonoh. Dah dijerutnya hati semua itu seminggu. Baru hari ni je nak cari. Memang tak patut betul dia buat macam tu. Tapi kan bang, saya dah kata pasal Moek ceraikan dia. Apa? Kau dah cakapkan pasal dia dah kena cerai? Lah, kenapa pun? Ya Allah, kenapa kau serius sangat Siti? Apa rasa budak tu nanti? Biarlah dia rasa. Tapi kau tak bolehlah bocorkan rahsia buruk ni kepada dia. Kenapa pula? Apa salahnya? Kan elok kalau kita cuba selesaikan dulu secara orang tua dengan orang tua. Kau tadi bukan main nyuruh aku ke sana. Bila sebab aku buka mulut dengan Cik Mutat, kau dah ngapa kau kepada Munir. Kau sememangnya menyusahkan aku saja nampaknya. Kecoh jadinya nanti. Abang nak ke mana pula tu? Aku nak pergi rumah Cik Mutat. Abang nak buat apa? Aku terpaksa berterus terang dengan dia. Kalau aku lengah-lengahkan, memang hancur jadi bubur sudahnya nanti. Kalau macam tu, saya nak ikut abang. Kalau nak ikut sangat, pesan kepada Kamal. Suruh dia tengok-tengokkan rumah kita ni. Penyamun banyak sangat. Tunggu orang lupa saja kerjanya. Alah, kita kunci sajalah abang. Senang. Kamal ke mana? Karman dah berhenti kerja, bang. Apa? Kamal berhenti? Kenapa? Dia yang minta berhenti kerja. Ya Allah, bala lagi. Gamat macam ni aku dibuatnya. Si Karman tu pula berhenti tanpa sebab. Pelik. Karman. Abang ni nak pergi ke rumah Cik Mutat tu ke tidak? Soal anak kita ni lebih penting kita fikirkan. Siti, fasa si Karman tu macam mana? Macam mana cerita dia? Kenapa dia berhenti? Aku pun nak tahu juga. Encik Mutat datang kemari tadi. Ya Robby, apa nak jadilah hari ni? Kau ni Siti suka sangat pecahkan rahsia. Selongguk kau pecahkan. Tadi Murni kemari, lepas tu si Karman tu berhenti. Ni kau cakap Encik Mutat pula kemari. Barangkali Encik Mutat dah sampai ke rumahnya. Habis, nak diapakan kalau dia dah sampai ke rumah dia? Jomlah kita ke sana. Karang apa pula katanya nanti? Kau sajalah pergi Siti. Otak aku ni dah rimas betul kau buat. Tak dapat nak fikir apa dah. Abang tak mau pergi ni. Kepala aku ni dah serabut tau. Serabut. Kalau begitu, pasal saja yang pergi.
Tinggal Encik Lasam seorang diri, tersandar. Bangun, berjalan mundar-mandir, pegang-pegang kepala, picit-picit kepala. Semua yang dipegangnya terasa tak kena belaka. Pening. Karman! Apa kenanya rumah ni hari ni? Kecoh sebegini ni. Yang aku terpacak kat sini ni kenapa? Siti tu pula yang pergi. Kedengaran enjin kereta berhenti. Lasam meluru ke pintu. Muncul pula Mu'in. Dia nampak rusing sedikit serta masam sahaja. Tuan Kadi pergi menikah dengan orang ya? Allahu Akbar. Kau ni Mu'in, terkejut aku. Jadinya kau ni dari rumah Tuan Kadi lah? Saya nak tanya Kadi pasal cerai. Kau kata tadi nak jumpa si Murni. Tak jadi. Saya nak ke rumah Kadi tu sebab nak tanya pasal cerai, sah ataupun tidak. Kau nak tanya pasal cerai tu ke? Iya. Jadi kau tak percaya cakap aku ya? Percaya cakap ayah? Hai, ayah cakap pun berbalik-balik. Saya tak berani nak pegang. Habis apa kata Tuan Kadi? Dia tak ada rumah. Kau tak jumpa si Murni tu? Tak ada. Dia kemari tadi mencari kau. Hai, apa hendaknya dengan saya ya? Manalah aku tahu. Ketika itu, kedengaran enjin kereta pun berhenti. Muncul Siti. Bang, apa yang saya kata pada diorang tu bang? Jadi kau balik kemari ni nak tanya pasal tu je? Saya terlupa. Apa je yang kau ingat? Kau ni memang menyusahkan aku betul lah Siti. Dah tahu tak tahu nak cakap apa kat diorang tu, kenapa kau pergi juga? Buat apa kau balik? Hoi, jawab soalan aku ni dulu. Engkau kata tadi nak ke rumahnya. Murni kemari tadi ya, Mak? Dia kemari tadi. Engkau ke mana? Dia ke rumah Kadi tadi. Engkau ceraikan dia juga, Mu'in? Cerai dah sudah, Siti. Talak tu dah jatuh. Saya nak tanya sah ataupun tidak saja, Mak. Murni kata dia masih sayangkan kau lagi. Dia menangis apabila Mak cakapkan yang kau dah ceraikan dia. Ya Allah, Mak. Kenapa Mak cakap kepada dia? Boleh jadi hal ni belum sah lagi. Saya belum percaya dengan cakap ayah lagi. Aduh, Mak. Tu tindakan bagus. Jangan lekas percaya cakap orang. Siasat dulu benda tu, betul ke tidak. Mak kau ni pula bukan boleh simpan rasa sangat. Nak dilambakkan ke mana-mana aja. Kita pula yang dituduh tak boleh simpan rasa. Abang tu yang tak bisa menjatuhkan hukum. Aduh. Mak dengan ayah ni acik bertekak je. Kalau begitu saya nak ke rumah kan sekarang jugalah. Dah nak masuk tinju. Aku tengah fikir ni. Jangan nak ganggu. Fikir apa? Ini macam ada silap sikit lah, Siti. Silap sikit? Menjatuhkan hukum ada silap juga ke? Aku sebenarnya ni was-was ni, Siti. Sekarang baru nak was-was. Masa memberi khutbah tadi tak ingat was-was. Dia baru datang nak buat macam mana? Abang, jangan main-main ya. Kalau abang tak yakin, elok abang kita cepat-cepat. Sebelum matang budak tu kucuk-kacing. Baru sekarang ni aku terlintas. Terlintas apa? Barangkali lah talak tu belum jatuh. Abang ni main-main ya? Tapi aku rasa-rasa dah jatuh. Abang rasa-rasa saja. Abang jangan nak buat saya naik angin. Aku fikir-fikir tu talak tu dah jatuh. Sebab tadi dia ada sebut perkataan cerai tu. Abang fikir baik-baik ya. Jangan main sekat jarang saja. Buat fatwa ni kerja mufti. Orang jahil tak boleh dipakai cakap ni. Jadi kau nak cakap aku ni jahil lah. Tak tahu hukum. Tak kenal syarak. Aku ni hafal sifat 20 tau. Usuluddin tu aku tahu. Fiqh, aku fasih. Tasawuf, aku faham.
Saya tak kata pun abang orang jahil. Saya pun tak kata abang lupa sifat 20. Saya ni cuba nak ingatkan saja. Aku tahulah apa yang aku cakapkan. Hukum fiqh tu di hujung jari telunjuk aku ni je. Apa yang aku cakap tadi tu dah memang jadi hukum. Dah jadi undang-undang dah pun. Itu pun saya tahu. Tiap-tiap orang yang sudah bercerai tentu akan terima saja talak. Seminggu tu tak penuh. Sebulan dah gerak ketawa. Tahu pun. Kalau setakat tu saja, tak baca hukum pun semua orang faham. Apabila seorang lelaki tu menyebut perkataan cerai di depan isteri dia, lepas tu disaksikan oleh 2 orang saksi dewasa, sahlah cerai tu, jatuhlah talak tu. Tunggu edah je kalau nak rujuk balik. Faham tak? Siti pun melopong sahaja. Terkebil-kebil dia memikirkan sesuatu. Kau ni kenapa pula melopong je? Sekarang barulah terang. Maknanya cakap abang ni, si Moe dengan si Moni ni belum lagi bercerai lah. Aku tak cakap pun dia orang tu belum bercerai. Kau ni memang betul-betul macam burung kakak tua lah. Tahu cakap tapi tak reti bahasa. Dari tadi abang sebut, kalau suami sebut perkataan cerai di depan isteri, ingat tak? Ingat? Kenapa? Abang kata di depan isterinya kan? Depan isterinya? Maknanya? Si Moe tu bercakap di belakang isterinya, bukan di depan isterinya. Jadi dia orang tu belum bercerai lagi lah. Boleh jadi juga macam tu. Boleh jadi apa ni bang? Memang dia orang tu belum bercerai lagi. Abang tu je yang pandai buat fatwa. Puas hati budak tu je. Sekarang ni, abang pergi ke rumah Cik Mutad, abang terangkan kepada si Moe tu juga. Biar lapang sikit rasa hati budak tu. Tapi Siti, seingat aku, perkara cerai ni dah berlaku. Talak tu dah jatuh juga Siti. Apa kena dengan tua ni Cakap tak putus-putus. Abang ni memang benar menyusahkan orang sajalah. Siapa yang menyusahkan orang? Aku cakap perkara cerai ni berlaku bila disebut di depan isteri dia. Tetapi si Moe tu bercakap di belakang isterinya. Isterinya tak dengar. Isterinya tu pun tak tahu pun dia sebut perkataan cerai tu. Belum tahu ya. Kau juga yang pergi cakap kat si Murni tu. Kau tak ingat ke? Astagfirullahaladzim. Mengucaplah panjang-panjang kau. Kau tu yang bijak sangat pergi sampaikan kat si Murni tu. Kenapa? Dia jadi sama lah macam si Moe tu cakap depan isteri dia. Kenapa tak menung? Iyalah bang. Saya lupa. Saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Lasam. Oh Lasam. Buka pintu ni Lasam. Lasam. Siapa tu Siti? Abang, siapa datang tu? Abang pergilah tanya. Siapa? Pergi buka pintu, buka pintu. Siapa? Lasam. Ni aku ni, Murtad. Cik Murtad, bang. Cik Murtad. Abang buka. Cik Murtad. Saya ke sana tadi. Encik Lasam. Habis tu? Belum habis lagi. Sekarang ni, kita tak payah nak cakap banyak-banyak lagi, Encik Lasam. Kenapa? Encik Lasam, saya ni baru nak melunjuk kaki. Baru nak luruskan tulang-tulang saya. Hai, ada pula benda besar yang hempak kepala saya ni, Encik Lasam. Saya kurang faham lah. Macam mana ceritanya? Sungguh tak diduga. Terasa kecil betul biji mata saya ni, Encik Lasam. Bertahan sakitnya. Sekarang ni, kepala saya dah rasa macam papan lapis. Lepeh. Balak tu sebesar langit tu dah nak runtuh. Kalau ya pun Cik Murtad, sabar dulu. Cerita yang tepat lagi baik daripada cerita menyindir macam ni. Sabar saya ni, Cik Siti. Dah sampai ke penghujung jalan. Dah tak ada nak kona-kona lagi. Jurang menganga menanti jalanan saya. Biarlah patah 4 tulang saya ni. Patah balik saya haramkan.
Apa maksud Cik Murtad? Hai, cakap senang macam tu pun awak tak faham? Cakap tu faham. Mana ni tu? Kurang faham. Gini je lah. Cakap kias-kias ni memang kadang-kadang susah nak dipaham oleh orang-orang bangang. Cik Murtad, awak kata saya bangang, Cik Murtad? Kalau tak banyak pun, sikit pun dah terlonggok. Awak tak patut cakap kat saya macam tu. Dah, sekarang ni kita tak simpang tempat lain. Sekarang ni cerita kat saya macam mana boleh jadi cerai berai ni. Jadi, awak dah tahulah cerita dia, Cik Murtad. Hai, Cik Lasam, Cik Murni. Saya ni kan bapaknya. Bapak si Murni tu. Murni tadi baru je cerita saya pasal cerai. Sebab tu lah saya datang ke sini ni. Oh bang, jadi radanglah sikit ni ya kan bang? Sekarang saya datang ni memang dah ada tergantung awan-awan hitam atas kepala saya ni. Sebelum awan-awan hitam ni berlaga, sebelum terjadinya petir, sebelum terjadinya halilintar, baik awak ceritakan kat saya macam mana benda ni boleh jadi. Cik Lasam, Cik Siti. Sekarang baru saya faham. Masalah ni sebenarnya, Cik Murtad, masalah budak-budak juga, Cik Murtad. Memanglah masalah budak-budak, Cik Siti. Masalahnya, budak-budak tu anak siapa? Bukankah anak kita? Kalau anak orang lain, pergi jahanam lah diorang. Saya peduli apa? Bertenang, Cik Murtad. Kita runding-runding dulu. Encik Lasam, kalau nak runding sekalipun, biarlah sebelum benda terjadi. Sekarang barang dah terempas, gelas dah pecah berderai. Saya boleh sabar, dia memang tak boleh tahan lagi. Ini memalukan namanya. Awak cakap kan bang, abang ni pun baru je jadi mufti. Kita ni, Cik Murtad, sebenarnya kita ni perlu bertenang, Cik Murtad. Tenang ke? Kocak ke? Bocor ke? Saya dah tak ada peduli dah. Hai, kalau ya pun dengar dulu cakap suami saya tu. Memang saya nak dengar apa punca datang penyakit. Ini sebenarnya salah faham sikit saja, Cik Murtad. Tapi apa sebabnya, Cik Lasam? Sebab anak awak tu mendera anak saya. Kau tu Siti, biarlah aku yang cakap. Abang tu tergigit, bertegas sikit. Mendera? Mendera macam mana tu? Takkan awak tak faham? Siti, biarlah aku yang cakap. Tak usah cakapkan hal tu dahulu. Apa tidak? Abang tu tak pandai nak bertegas. Melewet je 24 jam. Murtad, dah cakap, tak payah panggil-panggil. Ini salah si Murni. Salah macam mana tu? Saya dah cakapkan tadi, si Murni tu mendera si Moek. Yelah Cik Siti, mendera tu saya faham benar. Tapi mendera macam mana? Dia tak mau sebilik dengan anak saya. Yalah tu. Siapa cakap? Anak saya tu yang cakap. Ya. Anak saya tak cakap apa-apa pun. Itu salah dia. Tetapi anak saya tu memang ada mengadu dekat saya. Yang anak saya mandi, Murni masuk ke bilik dia. Ganjil? Tak ada yang ganjilnya. Ini namanya cuba merosakkan perasaan hati anak saya. Ini satu dosa yang tak dapat diampunkan. Isteri yang ingkar boleh diceraikan. Begitulah. Pelik betul. Awak tu jauh sebatu, saya ni sejengkal. Awak cakap anak saya tak mau sebilik dengan anak dia. Hai, hak rumah tangga saya tahulah macam mana. Abang, saya tahu ceritanya. Sudah. Tak betul-betul. Masih tak masuk akal. Baru seminggu. Kawan baru seminggu bang. Kalau tanam pokok, punya aku tak tunggu lagi. Cik Tun, apa yang nak dikatakan lagi, Cik Tun? Cik Laksam, awak tahu mana susahnya saya ni. Tu, pinggan kat rumah tu pecah tak
belum diganti lagi. Ni, budak-budak pula dah pula kisah. Saya tak terima kalau begini. Saya pun tak terima. Kalau setahun dua, sanggup juga saya telan jadam pahitnya. Tapi kalau benda begini, saya rasa takkan tertelan begitu saja. Bang, kalau nak diikut-ikutkan hati panas saya, gaduh pun saya sanggup bang. Jangan begitu Cik Tun. Gunakanlah hati yang sejuk Cik Tun. Habis, awak nak saya diamkan begitu saja? Hai, nampaknya kita berlembut di dalam kasar. Perbuatan ni saya tak terima. Saya tak akan terima kejadian macam ni. Kalau awak tak terima pun, awak nak saya buat apa? Cerai dah sah. Talak dah jatuh. Kalau awak nak bergaduh, saya tak setuju. Itu menempuh jalan buntu nama dia. Oh, menempuh jalan buntu. Baiklah. Tak apa. Cerai. Cerailah. Kejap. Nak ke mahkamah? Saya malu bang. Mana saya tak muka saya ni? Saya mesti sama diorang ni. Saya tak boleh dah. Nanti dia peguam je lawakan kes kita ni. Kita menang je bang. Biar diorang terpaksa bayar ganti rugi malu kita. Kenapa kita sampai nak saman menyaman ni? Nanti abang pergi jumpa dengan Pegawai Arifin tu. Dengan cerita dia ni bagus pasal kes kita ni. Nanti abang bentangkan kes kita ni kepada dia. Dia tuntut ganti rugi je bang. Sebanyak 10,000. 10,000? Yelah, 10,000. Ya. Kita dah bermain banyak. 10,000 tu patut. Kenapa abang diam je? Kalaulah niat awak tu tetap nak menyaman saya, Encik Murtad, saya rasa saya dah tak ada pilihan lain, Encik Murtad. Mengaku juga awak ya? Tidak. Habis? Kalau macam tu, saya pula terpaksa menyaman awak, Encik Murtad. Kalaulah kes ni saya menang, awak mesti bayar 10,000 dan tanggung semua perbelanjaan mahkamah. Mana boleh kami kalah? Kami mesti menang. Saman malu ada dengan bukti. Mesti menang. Cik Tun, oi. Awak ni barangkali tak sedar kot. Hak cerai memang berada di tangan lelaki, bukan di tangan perempuan. Takkanlah awak nak ubah hukum syarak, Cik Tun, oi. Lagipun bang, saya tak bercakap kotor atau memaki hamun yang boleh menjatuhkan keluarga Encik Murtad. Macam mana ni bang? Nak teruskan juga saman awak tu? Mesti. Saman tak jalan. Untung-untung kita menang. Baru padan mukanya. Kedengaran kereta berhenti di hadapan rumah. Pergilah awak saman. Pergi. Biar masuk dalam surat khabar. Kalau kalah nanti, baru padan muka awak. Saman kalah, anak pula kena cerai. Murni muncul ketika itu, bertukar pakaian daripada yang mula-mula tadi. Dia tercengang melihat keadaan di rumah itu. Abu Mu'id nak ke mana ayah? Dia bukannya abang kau lagi. Dia dah ceraikan kau dengan talak 1. Itu saya tak peduli. Biar talak tu jatuh balik. Abu Mu'id masih lagi suami saya. Dia bukan suami kau lagi. Dia duda kau. Kau tu janda dia. Macam ni tak boleh jadi, Cik Lasam. Apa yang tak boleh jadinya? Awak tengoklah tu. Fikiran anak saya dah mula terganggu. Fikiran anak saya? Awak tak kira pula? Dia lelaki. Oh, sekarang kalau lelaki tu rosak tak apa. Cuba kau pujuk si Murni tu, Tun. Aku nak pergi jumpa si Buga Arifin tu, Ustaz lah. Kenapa ayah nak ke sana? Ayah nak saman dia orang ni. Aku dah suruh bapak kau tu saman diorang sebanyak 10,000. Biar dia rasakan pula. Kenapa sampai nak sama menyaman ni, Mak? Kan elok kalau benda ni dirundingkan dulu. Betul cakap kau ni, Murni. Kau nak rundingkan pasal talak? Bukan begitu, ayah. Dah tu?
Muni tak pedulikan semua tu, Mak. Muni masih sayang kamu, Moed. Kau pergi pujuk dia tu. Aku dah dibuat guam. Jadi, ayah nak saman juga? Ya. Encik Mutat pun keluar. Kemudian, kedengaran enjin kereta meninggalkan halaman rumah itu. Muni, Mak pun sebenarnya sedih sebab perkara ni dah terjadi, Muni. Alah, awak tu sedih di mulut je. Kalau awak betul-betul sedih, kenapa awak tak suruh anak awak tu tarik balik cerai tu? Cik Etun, soal cerai ni bukan boleh dimain tarik-tarik, Cik Etun. Saya sendiri pun sedih sebab Moed tu dah terlanjur. Ikutkan hati saya ni panas. Panas, Cik Etun, panas. Awak tu yang tak ajar dia. Tentu dia bertindak begitu. Kenapa Mak cakap macam tu? Aku cakap apa yang aku suka lah. Sekarang ni macam mana? Apa yang kita kena buat sekarang ni? Saya dah saman awak. Sedia je lah 10,000 tu. Saya macam biasa juga, Mak. Pada saya, cerai tak pernah berlaku. Saya tak tahu makna cerai. Yang saya tahu, saya masih sayang kamu, Moed. Wah, macam ni dah tak boleh jadi. Awak tengok anak saya tu. Fikiran dia dah terganggu. Dia dah kira talak. Awak memang tak patut buat saya macam ni, Cik Siti. Ketika itu, kedengaran bunyi kereta datang dan terus berhenti di hadapan rumah. Sabar dulu, Cik Etun. Sabar. Macam mana saya boleh sabar, Cik Siti? Anak saya tu dah diceraikan tanpa sebab. Adakah patut mentang-mentanglah talak tu di tangan suami? Tak usahlah main capak-capak begitu. Tak ada timbangan selangsung. Moed muncul. Kelihatan dia masih berkeadaan murung seperti yang mula-mula tadi. Dia berjalan masuk. Abang Moed. Lalu Murni terpandangkan Moed. Murni, kau buat apa kat sini? Cari abang lah. Jangan kau peluk dia lagi, Moed. Dia bukannya isteri kau lagi. Haram tu haram, Moed. Kau ni, Moed. Saya sayang ke Murni. Dia masih isteri saya. Kau cakap kau masih sayangkan dia? Ya, kenapa Mak tanya? Kan betul saya kata, Abang Moed masih sayangkan saya lagi, Mak. Habis, kenapa kau sampai menceraikan dia? Siapa kata saya ceraikan Murni? Murni yang cakap dekat aku tadi. Murni dengar daripada Mak Siti. Bapak kau tadi yang cakap. Hukum dah jatuh. Talak dah tergolek. Mak pun ikutlah. Oh, dah aku pula yang disuruh pikul dosa kau, ya, Moed? Bukan ke tadi kau yang cakap kau nak ceraikan si Murni tu, ha? Saya cuma cakap nak cerai saja ya. Tapi belumlah lagi. Wah. Dah dapat peluk bini kau. Engkau putar balik yang cakap aku ni, Moed. Dia cuma cakap nak ceraikan saja. Bukan menceraikan Murni. Pada aku semuanya sama. Asalkan perkataan cerai tu terkeluar, baik sengaja ataupun tidak, tentu talak sudah jatuh. Ini hukum. Bukannya boleh dibuat main-main. Sebab kau jual mahal. Siapa cakap Murni jual mahal? Murni yang selalu lari. Buat abang macam tak kenal je. Siapa tahan? Oh tak, Murni ada urusan. Urusan apa? Hai, Moed. Dah beristeri pun tak tahu urusan lagi ke? Sekarang ni macam mana? Aku tak tahu. Suami awak kan pergi menyamai kami tadi. Itu kita boleh rundingkan semula. Moed. Tadi kau pergi mana, Moed? Tiba-tiba je hilang. Saya cari kadi, ayah. Kau pergi cari kadi? Nak buat apa? Nak tahu sah ke tidak ni, ayah? Habis, apa yang Kadi tu cakap tadi, Moed? Kadi tak ada kat rumah. Dia belum balik lagi dari kahwinkan orang? Tadi saya dah tinggalkan pesan. Tapi kalau Kadi tu sadai kat tempat orang kahwin tu. Habis kalau Kudi tu tersadai ke tempat orang kahwin tu, macam mana? Itulah baru tak senonoh. Baiklah, ini fasa cerai tu. Macam mana? Jadi juga ke? Jadilah. Apa pula tak jadi? Jadi. Kalau dah begitu kata awak,
Nampaknya Saman saya tu tetap berjalan juga. Saman? Sama apa ni, Mak? Mak Muni dah menyamar Abang Mak Macam orang main-main bodoh saja ni. Kau ni Muni, ni bukannya main-main. Kalau betul bapak mentua kau tu nak saman kita, habislah RM10,000 duit kita nanti. Wih, RM10,000? Baru sekarang kau nak menganga ya? Mak, serius ke ni, Mak? Sememangnya aku serius. Sebab kau dah menceraikan Muni. Kenapa kita sibuk-sibuk cakap pasal cerai ni? Tadi tak keluar pasal cerai ni, tiba-tiba je timbul. Oh, tak pernah timbul dia. Kau tak sedar cerai dan talak ni dah berlega-lega. Ini semua kau yang pasal. Pasal tak sabar. Pasal tak mau fikir. Kan saya dah cakap saya tak berani. Sekarang kita kena rujuk perkara ni ke rumah Tok Gadi. Kalau korang berdua masih sah lagi, habis cerita. Tak payah panjang-panjang. Tak ada sama menyaman. Tapi kalau betul korang dua dah sah bercerai, korang berdua kena nikah sekali lagi. Lepas 3 bulan. Lepas 3 bulan? Baru padan. Seminggu kau dah tak tahan, ni kan pula 2 bulan 3 minggu. Inilah orang tak tahu mengawal sabar. Iman abang kau. Ini saya tak terima. Aku tak benar kan korang berdua ni mengaku suami isteri. Aku tak nak nanti aku dapat cucu luar nikah. Luar nikah? Kasar sangat bahasa awak ni. Benar-benar. Nak ditidakkan mana lagi? Karman! Saya nak ambil beg pakaian saya, Encik. Macam mana jadinya, Mak? Aku tak tahu. Tapi kalau betul lah cakap bekas pak mentua kau tu tadi, yang kau ni bukan suami isteri lagi, aku fikirlah Muni, elok kita balik. Biarkan bapak kau tu saja yang menguruskan soal saman kita. Kalau ya pun kau nak berhenti sangat, kau tunggulah sampai hujung bulan. Sampai aku dapat orang gaji baru. Biarkan dia pergi, bang. Dipujuk-pujuk lagi pun. Nak buat apa? Saya tak minta dipujuk rayu lagi, Cik Siti. Habis? Kenapa kamu rajuk? Barang bulu macam saya ni memang tak ada orang yang suka. Sungguh pun saya masih ada harga diri. Kau ingat aku ni tak boleh buat kerja rumah kalau kau tak ada? Siti! Kau nak pergi? Pergilah. Kau balik hari ni, esok 10 orang datang. Kenapa cakap dengan Pak Kamal macam tu, Mak? Kau diam. Kau diam. Aku cakap apa yang aku suka. Kau jangan jadi penasihat aku. Dia ni memang tak dengar cakap orang. Siti! Kalau abang nak benarkan dia, lantak. Saya tak kisah. Sekarang abang pilih. Saya atau si Pak Kamal esok ni. Nak pilih-pilih apa ni? Pilihlah. Apa kenanya kau ni, Siti? Apa? Kau dah kenal rasa hantu polo? Saya bukan jadi rasa hantu polo, Pak. Hantu polo dah masuk dalam daging saya ni. Mak. Mari kita balik dah, Muni. Tempat ni dah berbahaya. Pergilah lah, bos. Mak. Kau ingat anak kau tu cantik sangat ya? Aku boleh cari menantu yang lebih cantik daripada anak kau tu. Mak. Cik Siti ni nampaknya dah mula cari jalan nak bergaduh. Pergilah. Kenapa mak kau ni berbuat FM, weh? Mak, mengucap, Mak. Tak payahlah menjerit-jerit. Jiran kita dengar madu lah. Bawa mengucap, Mak. Mengucap kalau tu kau. Ni semua kau punya pasal. Aku kan dah muak dengan pelatah hidup manusia yang berpura-pura. Kau kau nak pergi berapa sangat dengan isteri kau? Pergi. Aku tak kisah. Abang, kalau abang nak sangat si Pak Kamal esok ni, ambillah dia. Awak Satan, kalau awak laparkan duit, ambillah semua barang-barang kemas saya dalam bilik itu. Saya tak kisah pun. Kau ni, dah kau dah sangat suami kau, ambillah dia faham 24 jam. Mak kau ni memang betul-betul dah jadi rasa hantunya malang.
Memang saya kena rasa tu jembalan. Aku benci semuanya. Mak! Sejak bila aku mak kau? Sejak bila? Ya, kenapa dengan mamaknya ya? Japi-japilah dia sikit. Dia pulih semangatnya. Ini semua kau punya pasal. Pasal saya? Memanglah pasal saya, tapi tadi ayah yang bagi ketuanya. Oh, kau mencabar aku ya Mu'id? Tidak. Kenapa kau cakap betul aku? Memang ketua awak ni membingungkan orang lain. Mari kita balik Muni. Mak! Oh, aku bagi kau malu ya? Anak kurang ajar. Berani kau ajar aku ya? Aduh, Mak dah sepatutnya berbahasa-bahasa orang macam ni. Kenapa Mak buat macam tu? Bang, jangan cakap begitu kepada Mak, bang. Memang dia dah sengit. Mak tak sedar apa yang dicakapkannya. Dia dah gila. Macam mana nak sedar? Mak! Memang aku dah gila. Korang saja yang siuman agaknya. Orang siuman yang sanggup menjual mahal. Orang siuman yang tak malu menjemput cerai. Orang siuman yang gilakan duit. Cik Siti, awak ni dah melampau. Sudahlah tu, Mak. Dibiarkan bukan main lagi menjadi-jadi ya. Saya tak gilakan duit. Duit yang saya tuntut tu pun hanya untuk mengajar awak saja. Alah, sudahlah tu. Awak diam, Cik Asam. Ini semua sebab anak lelaki awak yang sial tu. Kenapa Mak cakap macam tu? Aku cakap apa yang aku suka cakap. Tak ada siapa yang dapat menahan aku sekarang. Dunia ni dah sampai nak berlaga dengan matahari. Mak cakap saya sial tadi, Mak. Memang kau tu lelaki sial. Mak ni dah melampau sangat. Mak jangan naik ke darah saya. Dia kan dia terpancur. Aku apa peduli? Sudahlah tu, Mak. Kenapa abang melayan Mak, bang? Mak kau tu lelaki tak ada otak. Lelaki tak guna. Lelaki tak ada tulang belakang. Lelaki sotong. Jangan dilayang Mak tu, bang. Kau tak dengar dia maki-maki aku tadi Muni? Sampai dia tuntutnya aku lelaki sotong. Kau suruh aku diam. Mak, sudahlah tu, Mak. Nanti kita runingkan saja. Dah, cukuplah tu. Nanti sekarang jadi perang besar nanti. Nak perang? Peranglah. Saya dah sedia. Saya tak takut mati. Oh, awak ingat saya takutkan awak ya? 10 macam awak ni datang, tak lemah lutut saya ni. Hoi! Sudahlah tu. Tadi elok dah reda. Ini korang start balik. Hati saya ni bang, tersiap bang. Hati saya tak terteram lagi. Kali pukul dia pun besar. Sudahlah tu, Mak. Kau elok diam saja, Muni. Biarkan dia ceraikan kau. Kau tak rugi apa pun. Banyak lagi lelaki lain dalam dunia ni lagi. Muni, abang rasa Muni kena balik dulu. Semua ni dah ditaburkan Muni. Dan kalau kita biarkan lagi buruk pada lagi nanti. Kenapa abang halau saya? Dengar Muni. Abang tak malu Muni, okey? Abang sekarang dengan kita semua tenang. Kalau kita petang muka macam ni Muni, apa akhirnya nanti? Sebab tu abang suruh Muni balik dulu. Ini halau hormat namanya bang. Abang memang nak halau saya pun. Kau tak tengok apa dia jadi Muni? Semuanya dah ditaburkan. Tahu tak? Ini semua salah abang juga tau. Abang yang mulakan semua benda ni. Kenapa tuduh aku? Kenapa tuduh aku Muni? Hah? Abang tak ingat apa yang ceraikan saya tadi? Aku dah kata dah, dia ni memang lelaki yang tak guna. Menyesallah kawan-kawan kau dengan dia. Kalau aku tahu nak jadi macam ni, sampai mampus aku takkan sudi lah. Dah, Muni, sampai balik. Bagus. Dipersilakan balik. Balik, berambus. Siti! Abang ni bising tau. Diamlah. Awak jaga sikit, Cik Siti. Awak jangan sampai saya saman awak. Kali saya ganti dan sama saya jual RM20,000.
Wah, Cik Etun. Kenapalah tak saman je kami sampai 200,000. Setakat 20,000 tu, sikit sangat. Tak jadi kudes pun dekat kami. Sahkan kudes, lukanya pun tak ada. Macam inilah Cik Etun. Harta kami, saham kami berlipat kali ganda lagi apa dia Cik Etun tengok ni. Tu, laki awak dah sampai. Suruhlah dia saman kami banyak-banyak. Lagi banyak, lagi bagus. Ni Etun, aku dah bawa kena peguam aku ni. Apa-apa awak nak tanya, jangan tanya saya dah. Tanya je dia. Saya dah serahkan kes saya ni pada dia. Cik Arifin datang ni nak menjalankan samannya. Encik Lasam, saya datang kemari ni cuba untuk mendamaikan saja. Bukannya nak sembang pasal saman menyaman. Hai, Cik Ripin. Saya bawa kemari ni sebab saya nak suruh awak lawankan kes saya ni. Saya tak nak jalan damai. Aduh. Saya fikir perkara ini tak baik dibawa ke tengah. Tak baik tu pada dia. Baik pada saya. Sebab itulah saya bayar awak, Cik Ripin. Bang, kalau dia ni tak nak lawankan kes kita bang, kita cari je peguam lain. Bukannya susah. Begini, Encik Lasam sahabat saya. Encik Murtad pun kawan saya juga. Habis tu Cik Ripin, takkanlah tak boleh lawan. Bukanlah begitu. Tapi saya rasa perkara ini kalau kita rundingkan dulu, banyak faedahnya. Cik Ripin dengar sini Kalau betul dia nak saman kami sampai 20,000, kami tak takut. Kami boleh bayar sampai 20,000 macam yang diorang minta. Hei, risau. Siapa pula cakap sampai 20,000? Tu Cik Zaitun. Dia tambah sebanyak RM10,000 lagi. Memang saya yang tambah. Dia maki-maki kau. Dia maki-maki kau? Maki abang. Maki aku. Memaki si Mumi ni, Begitu? Hayalah. Cik Ripin, apa lagi Cik Ripin? Tambah lagi RM20,000. Saya tak peduli. Hei Cik Murtad, kan saya dah katakan tadi, saya datang kemari bukannya nak cakap soal saman menyaman. Aduh, Cik Ripin, saya bawa kemari ni bukan untuk makan angin. Jangan gitu Cik Murtad, tak baik. Nanti tak jadi saya saman Cik Lasam ni, saya saman pula Cik Murtad. Amboi Cik Ripin, awak pula nak menyaman saya? Bukan begitu. Kita rundingkan dulu. Biar saya jadi orang tengahnya. Tak jadi orang tengah, jadi penasihat pun okey. Kemarin bukannya nak jadi penasihat. Cik Ripin macam ni lah. Aduh, ya Allah, saya bawa kemari ni bukan saya nak suruh Cik Ripin jadi penasihat. Ya, saya tahu. Kalau you benar dia nak menyaman-saman lah Cik Ripin. Tu. Apa lagi Cik Ripin? Awak samanlah bagi pihak saya macam yang awak selalu buat tu. Hei, nanti. Apa lagi yang nak dinanti-nantikannya Cik Ripin? Dia orang nak saman, kami boleh bayar. Nak saman? Saman lah. Tengok saya peduli. Cik Ripin dengar. Anak saya dah sanggup nak bayar. Cik Ripin dengar tu. Hei, serba salah saya dibuatnya. Kalau dah begitu kuat hajat Cik Murtad nak menyaman kami, samanlah. Kami sedia naik mahkamah. Tak apa. Ini satu pasangan kepada kami dengan terima cabaran ini. Sekarang begini sajalah. Cuba terangkan kepada saya, apa sebenarnya punca semua ni? Awak nak menyaman dia? Hei, itu soal kedua. Sekarang ni puncanya. Cuba terangkan punca. Dengar. Ni semua hal peribadi. Kemudian? Dah, cukup. Okey. Sekarang ni, semua dengar. Saya nak memutuskan. Saya, Muhammad bin Lasam, anak lelaki kepada Cik Siti.
Dengan ini mengisytiharkan yang dari saat dan detik ini, saya merasa yang amat berat sekali akan menceraikan isteri saya, Muni binti Mutat, supaya talak 3. Talak 3? Hai, tinggi-tinggi kata si matahari, tinggi lagi kata hati rupanya. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Dah jadi apa ni? Jangan lupa guys subscribe the Salmanas channel, proaktif, inovatif dan eksat.